Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang tahun ini adalah tahun pemilihan. Seperti saya sebut, ini tradisi kita. Tiap-tiap 2 tahun sekali kita lakukan pemilihan. Sama ada membaharui yang lama, memilih yang baru ataupun campuran. Itu adalah hak perwakilan untuk menentukannya. Cuma satu kelainan dari sudut bagaimana kempen-kempen yang berlaku di zaman adanya media sosial dan media baru ini, maka orang yang tak kena mengena dengan PAS pun boleh masuk campur. Jadi kita tidak tahu identiti orang-orang yang memberikan komen melalui media baru ini, sama ada orang ni orang PAS ke ataupun di luar PAS ataupun musuh PAS, kita tak dapat pastikan. Cuma yang dapat kita pastikan satu, bahawa tidak ada seorang calon pun yang melakukan kempen melanggar etika kempen yang telah dibuat oleh jawatankuasa pemilihan. Artinya mereka mematuhi etika itu. Jadi alhamdulillah, ini tanggungjawab kita untuk memastikan calon jangan melebihi hak dari sudut etika kempen. Alhamdulillah tak ada. Tapi kita dapati kempen-kempen yang melalui media sosial ini, media baru ini, terdapat bukan sahaja menyatakan fakta-fakta yang tak betul, menyerang peribadi-peribadi tertentu calon, sampai kepada peringkat fitnah pun ada. Ini satu perkara yang tidak sihat. Tapi kita tak dapat nak kawal hal ini. Media baru tak dapat, sebab kita tak dapat nak kesan siapa dia. Kalau ini dilakukan oleh jelas ahli kita, dan kita akan melihat apa tindakan yang boleh kita lakukan. Calon memang tak lakukan ini. Tetapi kemungkinan ahli melakukan ini kita tak tolak, mungkin ada. Tetapi siapa dia? Ini jawatankuasa pemilih akan buat siasatan selepas ini. Akan buat siasatan berdasarkan laporan yang diterima terhadap orang ini oleh orang-orang tertentu lah. Misalnya dia serang orang ni, orang ni kata ni, orang ni lapor pada jawatankuasa, dia akan siasat siapa dia yang menyerang misalnya secara tidak patut lah. Itu dia. So dari sudut itu, tetapi saya tidak fikir perbuatan ini akan mempengaruhi dengan kuatnya sikap yang akan diambil oleh perwakilan. Kerana perwakilan terdiri daripada orang PAS yang mengenali pemimpin mereka. Walaupun cara serangan media ini demikian rupa, tapi mereka tahu siapa yang akan mereka pilih. Dari sudut itu saya tidak khawatir. Cuma tidak sihat dari sudut serangan secara tidak betul, cara tidak sihat, secara fitrah ini perlu dihentikan. Siapa pun yang buat perlu dihentikan, ini tak baik. So itu komen saya mengenai pemilihan ini. Berkenaan dengan kehadiran pada muktamar pada kali ini, adakah ia dipengaruhi oleh masalah pandangan daripada luar sehingga menjejaskan kehadiran ke muktamar dan sambutan pada kali ini yang kurang menggalakkan, ataupun mereka ini merupakan pengunjung setia, ataupun mereka adalah pemerhati daripada luar secara maya? Ialah dari sudut pemerhati daripada luar itu melalui internet, mereka boleh ikutilah sebab siaran kita langsung. Tapi kehadiran pada muktamar ini dibanding dengan muktamar yang tahun lepas, ini lebih meningkatlah. Ada meningkat sebab dia punya setiap kawasan tu dia ada kota dia paling tinggi 10+1, 11 orang. Jadi itu tergantung kepada dia punya menentukan ramai mana dia nak hantar perwakilan. Tapi maksimumnya itu dia. Jadi kalau dia hantar benda ni maksimum, dia akan dapat maksimum. Ada juga pada masa tahun lepas, mereka ada maksimum tapi tak hantar maksimum. Oleh kerana bukan pemilihan barangkali lah. Tapi tahun ni, di mana mereka ada perwakilan, kalau
mereka berhak antara 11, mereka hantar 11. Kalau 9, 9. Ini berdasarkan keramaian ahli dalam satu kawasan. Kita punya scale lah. Yang paling kurang 5 orang. Benar kan 5. Dia daripada apa ni? Daripada 2,000 ke bawah ni dia ada itulah. 5 ataupun 6 orang. Kemudian tiap-tiap 2,000 tambah seorang, tiap-tiap 2,000 tambah seorang. Kalau 10,000 ke atas, dia berhak menghantar 11 orang. Tapi pada tahun ini boleh dikatakan masa memenuhi kota yang dihantar. Walaupun ada di Sabah, saya rasa ada satu kawasan yang tak tu oleh kerana syarat kita mesti mengadakan mesyuarat agung. Jadi mana kawasan yang tak mengadakan mesyuarat agung, dia tak berhak menghadiri muktamar ini. Itu tak banyak, adalah satu dua. Walau macam mana pun kehadiran melebihi muktamar tahun lepas. Terakhirnya sebab Datuk merupakan antara setiausaha agung PAS yang senior di kalangan barisan kepimpinan. Apakah pandangan Datuk terhadap mutu perbahasan buat masa ini? Setakat ini saya rasa bukan kata nak puji apa, ada peningkatan dibandingkan kepada setengah-setengah perwakilan itu bercakap direct to the point dan berani bercakap. Tapi ada juga saya tak puas hati, tapi tak payah sebut yang tak puas hati tu. Ya, tapi umumnya yang puas hati ni melebihi yang tak puas hati. Dari segi kehadiran tetamu-tetamu kita tahun ni ramai. Kehadiran tetamu-tetamu daripada kalangan parti politik, NGO, tokoh-tokoh yang semalam dengar apa tu memang lebih ramai daripada tahun-tahun lepas. Mungkin mereka juga terpanggil oleh kerana nak tengok muktamar tahunan ini, pemilihan ini, oleh kerana sebenarnya media membantu dari segi memberikan maklumat ini tentang pemilihan ini. Jadi interest daripada pelbagai pihak tu ada. Jadi mereka minat nak datang lah. Dan dari segi kita pemerhati bebas. Mereka ambil kad pemerhati, mereka boleh jadi pemerhati. Kita tak ketat dari sudut itu. Jadi itulah barangkali mungkin ada orang-orang yang dia rasa nak datang, dia bukan ahli PAS pun, dia boleh datang. Tak mesti ahli PAS. So saya tak cek lagi pemerhati berapa ribu lah, tapi biasanya ramai. Okay, bye.